أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض situ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Mereka bertanya kepadamu juga anil mahid, iaitu tentang haid, darah, maknanya bulanan yang keluar darah haid. Diriwayatkan bahawa orang-orang jahiliyah tidak mahu tinggal bersama perempuan yang haid. Ya, kalau perempuan haid diasingkan keluar dari rumah. Itu teruk sangat. Jadi dia tak mahu bersama-sama dengan perempuan yang dalam uzur, dan tidak mahu makan bersama, nyanyi perempuan. Datang haid sana, keluar rumah, makan pun tak nak. Atau amalan pahaman jahiliyah. Islam tak begitu. Jadi sekeluar rumah dan tak makan bersama dengan suami itu. Ya. Jadi perilaku seperti ini mereka wariskan turun-temurun daripada orang-orang mana? Yahudi dan golongan Majusi. Yang melakukan keadaan tindakan sedemikian adalah golongan Yahudi dan Majusi. Majusi yang sembah api. Ya. Jadi hal ini terus berjalan sampai mereka bertanya kepada Abu Dahdah bersama sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun ayat berhubung dengan masalah ini, iaitulah kul huwa azan fa'tazilun nisa' fi wahid. Katakan olehmu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa yakni haid adalah satu kotoran, dia adalah azah, benda yang kotor yang keluar kerana sel-sel telur yang tidak dibuahi. Jadi kotoran ini menyakitkan dan mengganggu orang yang mendekati dia. Maka kalau itu fa'tazilun nisaa fi fil mahid wala taqrabuhun. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita, dari perempuan waktu dia haid. Maksud menjauh sini, jangan kamu lakukan hubungan dengan dia, dan jangan kamu mendekati mereka untuk menggauli dan menyetubuhi. Tetapi tidak dilarang menemani, bergaul dan bersantap, makan bersama, tak apa. Disuruh jauh tu, jangan melakukan hubungan. Ya, dibenarkan laku persetubuhan itu. Sebab biasa kalau diberlakukan persetubuhan, ghalibnya lah, kalau jadi mana anak tu akan cacat. Kadang buta, kadang sopak, kadang pekaknya macam ni. Sebab ni lah. Tapi yang tuan-tuan tengok pula anak orang buta tu kata, ni kau buat kerja masa Syed. Banyak pula kawan. Biasa begitu. Ya, hakikat itu daripada Ta'ala. Sebab larangan ada tu, hikmat ni. Jadi ada dua peringkat. Pertama suci, kemudian mandi, baru dia boleh menghubungi balik perempuan dia.
Di fa'tazilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna, dan jangan kamu hampiri, mana kamu menyetubuhi dia. Sampai bila tu? Hatta yathurna. Satu. Kemudian faiza tatarharna, faiza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Sebelum mereka itu suci, mana hingga mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah Ta'ala padamu, dengan tujuan mendapat hikmah dan melestarikan kelangsungan hidup manusia yang menjadi khalifah Allah Ta'ala di bumi. Jadi faiza hatta yatuhurna, faiza tatahharna, mana bila dia suci dah siap mandi, baru dapat tuhunna, kamu datang akan dia. Qala Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat. Orang bertaubat termasuk golongan muhibbin, ya, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada kesilapan dahulu, tinggalkan. Kalau dahulu dia perangai dengan pahaman jahiliah, buang. Sesungguhnya Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dari kecenderungan untuk menyimpang dari apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Menyimpang dua, sama ada dia buat atau dia ditinggal. Dia buat, dia menyimpang, mana buat. Yang ni dia buat benda yang dilarang, itu menyimpang. Atau menyimpang dengan dia meninggalkan benda yang disuruh. Patutnya disuruh dia buat, yang dilarang ditinggal, itu baru dia lurus. Tapi bila yang disuruh dia tak buat, yang dilarang dia buat, itu menyimpang namanya. Jadi benda-benda yang sedemikian kalau dilakukan, adalah dia bertaubat. Ta'ala buka pintu keampunan. Dia Ta'ala kasih orang yang bertaubat. Ya Allah. Ini orang yang membersihkan diri daripada sifat-sifat kotor. Satu, wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri dari kotor-kotoran lahir maupun batin. Ya, lebih-lebih lagi kotoran batin, kotoran dalaman, daripada sifat-sifat mazmumah yang menghijab diri seorang daripada Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Seterusnya adalah menyebut nisa'ukum, perempuan-perempuan kamu, yakni isteri-isterimu. Wahai kaum mukminin, merupakan harsul lakum, adalah seperti ladang bagimu, iaitulah tempat menanam dan menyetubuhi. Jadi dibenarkan oleh Islam kita bergaul dengan isteri yang telah dihalalkan dengan nikah. Maka ketiga itu maknanya tempat menyimpan akan benih, menanam. Tujuan dia untuk dapat zuriat. Maka fa'tu harsakum anna syi'tum, maka datanglah ladangmu bagaimana saja kamu kendaki, baik dari depan maupun dari belakang. Diriwayatkan bahawa orang-orang Yahudi berkata,
Barang siapa menggauli isterinya dari arah dua, ya, maka anaknya akan juling. Ya, anak dia akan juling. Itu kata Yahudi. Maka Allah Ta'ala membantah. Yahudi kata jangan datang belakang. Mana bukan dibuat dengan anggota belakang, bicara ke belakang. Maka anak dia akan jadi juling. Maka Tuhan bantah. Ya, itu hak kamu, ikut kamu lah. Atau maknanya baik depan atau belakang. Habis diceritakan, barang siapa menggauli isterinya dari arah dua, mana belakang, maka anaknya akan juling. Maka Allah bantah, wa qaddimu li anfusikum, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, wahai orang-orang yang telah menyingkap rahsia segala sesuatu. Itu berupa hikmah dan rahsia yang ada, dan kesenangan, dan nuzul, gairah, kerinduan, serta macam-macam cara yang muncul pada saat ejakulasi untuk melahirkan keturunan dan melinggingkan spesies manusia. Janganlah engkau mengabaikan rahsianya, dan jangan pula merasa puas hanya sekadar memenuhi syahwat seperti binatang-binatang liar. Sebenarnya perhubungan itu untuk melahirkan, sebab zuriat, bertambahnya angka orang yang beriman di atas muka bumi, akan bertambahnya angka orang yang menyebut Allah, yang menyembah Allah. Ya, kalau tidak, kalau Islam tidak, maknanya ada keturunan yang keturunan kafir saja, biar hancur muka bumi. Ia adalah golongan-golongan yang syirik dengan Allah, perosak. Perosak muka bumi ialah orang musyrik. Orang yang tidak beriman tu panggil perosak. Sebab bumi ni bukan bapa dia punya. Bumi ni Allah Ta'ala punya. Bila menumpang, buat cara menumpang. Jangan buat suka kepala dia. Ya. Kalau tidak, dia dicop sebagai apa? Perosak. Perosak muka bumi apa dia? Apa makna merosakkan muka bumi? Birtikabil ma'asi, dengan mengerjakan maksiat. Buat maksiat tu mana dia perosak. Kalau tidak perosak, dia buat taat. Apa Tuhan suruh dia buat, apa Tuhan larang dia tinggal. Itu mana orang yang memberikan keamanan dalam muka bumi Allah Ta'ala. Tapi kalau yang Tuhan suruh dia tak buat, Tuhan larang dah dibuat, itu perosak. Ya, perosak muka bumi ialah orang-orang yang melanggar perintah Tuhan. Bukan orang yang bawa perintah Tuhan dilabelkan perosak, pelampau macam itu syaitan. Ya, syaitan dilabelkan ikut kepala dia. Maka adalah banyak anak-anak buah syaitan yang sama kepala macam dia. Benda baik pula dilabelkan tak senonoh macam-macam, padahal benda tu baik. Disuruh. Sebenarnya perosak muka bumi ialah gulungan orang yang mengerjakan mungkar dan maksiat itu dia. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Yakni takwa maksud, kalau terjemah bahasa kita, takut. Takutlah kamu akan Allah, ya. Atau takwa terjemah dengan mana? Beringat, berhati-hati. Ya, semua maksud sama. Menjunjung perintah, meninggalkan larangan, zahir dan batin. Itu makna takwa. Imtisarul awamir wajtinabun nawahi, zahiran wa batinan. Menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan dia, zahir dan batin. Itu panggil intifati bagi takwa. Maka takwan ilahi min dari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syaril ha'ilah. Takut ke Tuhan merupakan midar paksi. Nak pusing segala kebajikan dunia akhirat, dia berpusing atas takwa. Tak ada takwa, dia tak akan jumpa jalan kebajikan. Jalan kebaikan sebenarnya situ duduk ni. Junjung perintah Allah Ta'ala dan jauhkan larangan dia, zahir dan batin, baru dia selamat. Maka orang yang bertakwa, pangkat dia diangkat oleh Ta'ala. Inna akramakum indallahi
atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Taala ialah orang yang paling tinggi darajat takwa. Maka takwa dia tak akan sah melainkan 3 adunan. Dia kena adun 3 benda: ilmu, amal dan keikhlasan. Kalau dia ada ilmu saya tak beramal, tak masuk lain. Atau dia beramal tapi tidak ikhlas pun tak masuk. Dengan 3-3 tu boleh masuk. Insan muttaqin, al-ilmu, al-amal, al-ikhlas. Maka wattaqullah wa'lamu annakum mulaq. Takutlah kamu akan Allah Ta'ala daripada perbuatan kotor dan mendatangkan isteri melalui jalan yang tidak diperintahkan oleh syarak, serta larangan-larangan lain yang menggugurkan kehormatan daripada Allah Ta'ala yang adalah urusan setubuh dan berkumpul. Kerana itu adalah darajat keberahian para pemimpin di antara orang-orang besar. Ya, hubungan ini banyak. Kemudian wa'lamu annakum mulaqu. Ini satu motivasi dalam semua keadaan untuk menyempurnakan perintah dan meninggalkan larangan. Motivasi dia apa? Dia adalah zikrul maut. Di sini adalah sebut wa'lamu annakum mulaqu, dan ketahui bahawasanya kamu semua mulaquhu, kelak akan menemuinya, yakni bertemu dengan Allah. Mana kita akan dipanggil balik, mati dan bertemu dengan cara yang layak dengan kebesaran dia. Bukan bertemu macam kita makhluk ni, cara makhluk yang lemah fakir. Atalah cara yang paling hebat, serah dia. Maka berbekallah dengan bekal yang layak untuk berada di sisinya. Kita nak berjalan jauh, tak balik, jadi makna cukup ke bekal kita yang ada. Atau bekal yang paling besar ialah takut kepada Ta'ala, yang ini menjunjung perintah dan menjauhkan segala larangan. Maka berbekallah dengan bekal yang layak untuk berada di sisinya. Ya, itulah amal yang saleh. Kemudian wabasyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira, ya, wahai Rasul yang paling sempurna. Kepada siapa ni? Kepada al-mu'minin, orang-orang yang beriman, yang mengikuti batas-batasan Allah dan sentiasa menjaga, ya, yang takut kepada Allah Ta'ala dan berhadap kepada rahmat-Nya, bahawa kelak di sisi Tuhan mereka akan meraih taman, ya, redha dan syurga kepesarahan. Ini maknanya apa? Itu gambaran orang yang nak masuk dalam syurga dunia begitulah. Dia kena sifat dia berserah, redha dengan Tuhan, maka dia dengan Tuhannya, bukan dia dengan hamba Tuhan atau makhluk Tuhan. Ini antara apa? Allah Ta'ala bagi khabar wa basyiril mu'minin, adalah memberikan khabar gembira kepada orang beriman. Setelah Allah Ta'ala mengingatkan kita akan bertemu dengan dia. Sebab zikrul maut merupakan satu dipanggil motivasi besar, ya. Apa saja perbuatan yang kita nak buat, kita ingat letakkan mati depan mizanul maut. Kalau benda tu baik, dia akan rasa selesa. Kalau benda tak elok, dia akan cemas apabila letakkan ukuran mizanul maut, neraca kematian di hadapan dia. Habis. Kemudian qala ta'ala wala taj'alullaha urdatan li aymanikum ila akhir ayat. Sallallahu